Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melanjutkan pengajian kita daripada kitab Al-Jami'us Saghir, iaitu daripada bab Syama'il daripada kitab Al-Jami'us Saghir. Syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita. Kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk kita menyertai majlis ilmu dan kita membaca berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian yang lalu kita dah lepas berkenaan dengan kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahmatullah alaih. Dan sekarang ni kita masuk pengajian kitab baru. Sebelum kita mulakan pengajian, maka sedikit penerangan berkenaan dengan kitab yang kita nak baca yang baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, yang mana nama beliau sebenar Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin Al-Khudairi As-Suyuti, yang juga dipanggil Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau berasal daripada Mesir dan beliau lahir pada tahun 849 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 911 di Mesir dan kemudian dikebumikan di Mesir. Alhamdulillah, saya juga ketika ke Mesir sempat menziarahi pusara beliau di Mesir. Beliau meninggal pada tahun 911. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala 911 Hijrah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau di antara seorang alim besar dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau antara alim yang luar biasa, yang sangat luar biasa, yang pernah wujud di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Ini kerana apa? Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau telah mengarang sekitar 600 kitab, 600 karangan yang sebahagian besarnya masih dapat ditemui dan dicetak, tetapi masih ada lagi sebahagiannya yang tak dapat dicetak, mungkin dalam bentuk manuskrip, belum dapat dicetak. Dan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ini pada zaman beliau, sehinggakan beliau ini hampir-hampir menjadi seorang alim mujtahid. Dan beliau ini ialah seorang alim dalam mazhab Syafi'i. Tapi kerana kehebatan beliau, hampir-hampir beliau ini menjadi seorang alim mujtahid. Beliau mengarang lebih 600 buah kitab. Dan ini antara satu perkara yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kepada karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih ini, beliau mengarang pada setiap masalah beliau ada karang kitab. Maksudnya dalam permasalahan agama. Sampai kan
perkara-perkara yang timbul pada zaman beliau, masalah-masalah yang halus, beliau pasti akan angkat pena beliau untuk tulis karang menerangkan berkenaan dengan permasalahan tersebut. Kalau kita baca macam-macam jenis karangan Imam Suyuti, kan, dalam nahu, dalam sirah, dalam hadis, dalam syama'il, dan dalam terutama dalam hadis lah, dan juga di dalam balaghah, di dalam tib, di dalam ilmu hikmah. Setiap perkara dalam setiap jurusan ilmu, beliau ada mengarang kitab berkenaan dengan perkara tersebut. Berkenaan dengan perhubungan suami isteri pun beliau ada karang kitab. Dalam bidang syair. Jadi saya juga ada memiliki banyak kitab beliau. Jadi kalau kita baca kitab beliau, memang merupakan seorang alim yang luar biasa. Meninggal pada tahun 911 Hijrah. Jadi Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, menurut sebahagian ulama, beliau ini seorang hafiz hadis. Hafiz hadis ialah bermakna beliau menghafal ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis beliau hafal. Dan beliau hafal bukan hafal setakat matan. Bahkan dihafal hadis itu matan dan juga sanadnya. Maknanya perawinya tu. Sanad hadis itu juga dihafal oleh beliau. Beliau menghafal ratusan ribu hadis. Dan beliau juga mengarang beberapa buah kitab hadis. Jadi Imam Suyuti rahmatullah alaih, kesimpulannya, Imam Suyuti rahmatullah alaih telah karang satu kitab hadis yang dinamakan beliau Jam'ul Jawami'. Dalam kitab itu beliau memuatkan ribuan hadis. Kitab Jam'ul Jawami'. Tapi kitab Jam'ul Jawami' ni kitab hadis yang begitu besar, dan hadisnya sebahagian hadis tu panjang, ada pendek pun ada, tapi kebanyakannya panjang. Kitab Jam'ul Jawami' dalam hadis ni, dia bukan Jam'ul Jawami' dalam usul fiqh. Sebab ada satu kitab juga yang dinamakan Jam'ul Jawami', itu dalam fiqh, dalam usul fiqh. Tapi ini Jam'ul Jawami' karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih, iaitu kitab hadis. Kemudian setelah Imam Suyuti rahmatullah alaih karang kitab nama Jam'ul Jawami' itu, beliau berpandangan kitab tu mungkin besar dan mungkin orang tak larat nak baca atau malas nak baca. Jadi selepas itu, beliau pun telah mengarang satu lagi kitab yang dinamakan Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir ini sebenarnya ialah ringkasan daripada kitab Jam'ul Jawami' yang besar itu. Tapi pun begitu, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ini pun memuatkan lebih daripada, maknanya hampir 10,000 hadis juga, atau mungkin lebih, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau itu, iaitu dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Jadi kitab Al-Jami'us Shaghir ini ialah merupakan kitab yang hadis-hadis ringkasan yang diambil daripada kitab Jam'ul Jawami' itu. Jam'ul Jawami' itu kitab besar. Jadi beliau tulis ringkasannya, ambil hadis-hadis pendek saja, yang dinamakan apa? Dengan nama kitab Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami' makna kitab yang menghimpunkan. As-Shaghir yang kecil. Himpunan yang kecil lah. Tapi kecil-kecil pun berapa ribu hadis? 10,000 lebih hadis. Kan? Jadi itu kecil-kecil beliau. Dan tapi dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ini, beliau memuatkan hadis daripada pelbagai kitab, Bukhari, Muslim dan kitab-kitab yang lain, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan kitab-kitab yang lain, Tabrani, semua Baihaqi. Tetapi beliau datangkan hadis-hadis yang ringkas. Dan kemudian dalam kitab Al-Jam'ul Jawami' ini, beliau telah kitab Al-Jami'us Shaghir ini beliau susun, dan beliau karang mengikut susunan huruf. Susunan huruf apa? Maksud daripada susunan alif, ba, ta, tha sampai la. Maknanya beliau susun hadis yang beliau datang itu, susun dengan mengikut susunan alfabet, iaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai akhir pada ya. Mana memula hadis yang beliau datang hadis yang dimulai dengan huruf alif. Ya begitulah seterusnya. Alif ni apa? Alif yang alif, contoh alif ni alif, kemudian lepas tu alif ba, ni alif ta, kemudian lepas tu ba pula, ba sampai akhir, dan ta. Kemudian sampailah beliau telah sampai kepada bab huruf kaf. Dan bila sampai huruf kaf, ada satu lafaz nama dia kana.
Kana. Kana ini makna cerita berkenaan satu perkara yang dahulu, atau boleh juga kalau disandarkan pada sifat Allah Ta'ala menunjukkan pada satu perkara yang bersifat kekal. Jadi dalam bila sampai dekat hadis-hadis yang dimulakan dengan kana, kaf, kemudian dalam bahasa Arab ada kana. Kan contoh kita tengok dalam Quran ada wa kana Allah, kana itu. Bila sampai dekat huruf kaf, beliau telah khaskan dekat huruf kaf itu kana, kaf kana itu beliau telah khaskan hadis-hadis yang hanya menyentuh berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya di hadis tu iaitu berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala, dekat bab kana itu sampai dekat bab kana, kaf alif nun kana, beliau telah datangkan hadis-hadis yang hanya menyentuh berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peribadi baginda, sama ada zahir, batin dan sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakanlah hadis-hadis tersebut dengan nama hadis Asy-Syama'il Syarifah. Asy-Syama'il Syarifah, hadis-hadis Syama'il Asy-Syarifah yang mulia, hadis-hadis yang menyentuh berkenaan dengan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, zahir, batin, sifat-sifat, rupa paras baginda, itu ialah Syama'il Asy-Syarifah yang mulia. Tapi Syama'il Syarifah yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih ini, asalnya dia ada dalam kitab mana? Dia ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Jadi bermakna begini, kitab Al-Jami'us Shaghir itu adalah kitab lebih besar. Dia adalah kitab lebih besar, iaitu daripada bab alif sampailah kepada ya. Tapi bila sampai ke huruf kaf, dekat susunan hadis sampai pada huruf kaf, maka sampai dekat bab kana, kaf, maka dikhaskan hadis-hadis yang berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Imam Suyuti rahmatullah alaih dekat bab kana itu, beliau telah memuatkan 722 hadis yang menyentuh berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang ini kita membaca syama'il ni. Syama'il daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Maka sekarang ni kita baca apa dia? Kitab sebenarnya asalnya kita baca ni, apa yang dibaca ini ialah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Tapi daripada bab kana yang khas menyentuh berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diasingkan kemudian dipanggil Asy-Syama'il Syarifah. Sebab itulah yang kita baca ini ialah apa dia? Asy-Syama'il Syarifah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir, kitab yang asal yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam Suyuti rahimahullah lahir 849 Hijrah, meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Kalau kita kira tahun Masihnya 1445 Masih, dan meninggal dunia pada tahun 1505 Masihi. Maknanya lebih dekat 500 tahun lebih dah beliau meninggalkan kita. Jadi kitab Syama'il ini sebenarnya kitab Jami'us Shaghir ini, kitab Al-Jami'us Shaghir ini telah disyarahkan oleh Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi. Imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu ta'ala ini, beliau lahir pada tahun 952 Hijrah dan beliau meninggal dunia 1031 Hijrah. Lebih kurang dalam 120 tahun lah selepas Imam Suyuti rahmatullah alaih meninggal dunia, beliau meninggal dunia. Jadi beliau ini telah karang syarah kepada kitab Jami'us Shaghir ni. Syarah kepada Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi ni dinamakan dengan nama Faidul Qadir. Faidul Qadir. Jadi Faidul Qadir ini syarah kepada Jami'us Shaghir. Jadi ada ulama yang mereka telah asingkan bab kana itu, yang syama'il itu, kemudian mereka hanya khaskan dalam satu kitab, maksudnya diasingkan bab kana cerita pasal syama'il itu. 722 hadis yang cerita pasal syama'il itu daripada kitab Jami'us Shaghir diasingkan bersama dengan syarahnya, iaitu daripada kitab Faidul Qadir. Jadi ada yang bertanya ni, kita biasa baca kitab Syama'il Imam Tirmizi, ada beza ke? Ada beza lah kan? Tapi secara umumnya hadis-hadis yang ada dalam Syama'il ni, Syama'il Syarifah ni, tetapi ada banyak lagi hadis-hadis yang disebutkan dalam Syama'il Syarifah ni tidak terdapat di dalam Syama'il Tirmizi. Ada berkenaan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada disebutkan dalam kitab ini. Baik, sekarang ini kita akan mula baca kitab ini. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berkati majlis kita.
Baik. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi semula kita punya bacaan kitab Syama'il Syarifah ni. Okey, line dah clear ke semua? Dah okey ke? Siaran dah okey dah? Minta komen, Kalau dah okey, beritahu dah okey ke belum. Tadi ada sikit masalah siaran saya nampak. Okey, line dah okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni kita akan mulakan bacaan kitab ini. Tapi sebelum kita nak mulakan bacaan kitab ini, kita sekarang ni nak baca berkenaan dengan Asy-Syama'il Syarifah ni. Syama'il ni apa? Syama'il ni ialah jamak kepada Syam'il. Syama'il ialah plural. Plural kepada Syam'il. Syam'il, maka dia punya satu dia. Kalau jamak dia ialah Syama'il. Syama'il ni maknanya menunjukkan banyak. Jadi dia Syama'il ini ialah menceritakan berkenaan dengan diri baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda. Dan apakah peribadi yang khusus pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Syama'il. Jadi kesimpulan dia, Syama'il ini ialah menceritakan berkenaan dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, yang mana melibatkan diri baginda, sifat baginda dan juga perlakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, keadaan diri baginda, maksudnya tubuh badan baginda, gaya jalan baginda, kemudian apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam suka, rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dimaksudkan dengan Syama'il. Sebab tu dipanggil Syama'il Tirmizi. Jadi hadis yang berkenaan dengan ulama yang mengarang berkenaan dengan Syama'il ni banyak, bukan satu. Selain daripada Imam Tirmizi, ada lagi para ulama yang lain mengarang berkenaan dengan Syama'il. Dan juga kalau kita baca kitab hadis juga, dalam kitab-kitab tu ada disebutkan berkenaan dengan Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mulakan baca hadis daripada kitab Syama'il ni. Baik, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim. Jadi saya akan bacakan hadisnya dalam bahasa Arab. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh catatkan apa terjemahan dia. Sebenarnya semalam pun saya ada bercakap dengan saudara kita, saudara Iqmal, di dalam sebelum kita mulakan majlis semalam, saya ada bincang dengan beliau. Kitab ini sebenarnya masih belum ada terjemahannya di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Kitabnya hanya ada dalam bahasa Arab. Jadi cadangan saya ialah kitab ini saya akan baca ke Arab dia dan kemudian dibuat terjemahan dia. Ada hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Nanti saya akan bacakan hadisnya dan terjemah. Kemudian saya akan syarah dia. Jadi saya punya rancangan ialah kalau kita dapat terjemahkan kitab ini. Maknanya kalau kita belajar, kemudian lepas tu buat terus terjemahan, tulis terjemahannya. Nanti bila habis pengajian kitab ini, maknanya satu kitab siap. Maknanya siaplah satu Syama'il Syarifah, terjemahan Syama'il Syarifah. Jadi di dalam bahasa Melayu. Ini antara hajat saya. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang nak catat, kemudian lepas tu buat susun yang elok dalam buku, dalam kitab, kan dalam Word ke atau dalam apa-apa aplikasi ke. Jadi dia akan kita akan boleh hasilkan satu terjemahan kitab nanti selepas kita selesai pengajian kitab ini. Dia dalam 722 hadis je. Tak banyak sangat hadisnya, 722 hadis. Okey, baik. Okey, hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
abyada malihan muqassadan. Rawahul Imam Muslim wa Tirmidzi fi Syama'il an Abi Tufail. Hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada malihan muqassadan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan seorang yang berkulit putih. Abyada, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit putih. Malihan, malihan iaitu seorang yang dipandang kacak. Makna baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang dipandang handsome, kacak. Muqassadan, tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana. Keadaan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Riwayat daripada Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah taala, dalam hadis ni, hadis yang pertama yang kita baca ni, hadis yang pertama, kalau ikut daripada turutan awal daripada alif ba ta sa, hadis ni ialah hadis yang nombornya ialah 6470. 6470 kalau dari segi nombor lah. Kalau dari segi nombor dari awal, alif ba ta sa tu kalau kita kira dari awal hak kitab dalam Jami'us Shaghir, nombornya 6470. Tapi kalau kita kira daripada segi bab kana ini, di hadis pertama lah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit putih. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana kulitnya putih. Malihan. Malihan ini ialah maknanya baginda seorang yang senang dipandang, suka dipandang. Maknanya kalau kita tengok suka pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan ada orang kalau kita tengok kadang-kadang menyampah tengok dia, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kita pandang terus dalam hati kita mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang amat kacak. Itu malih. Muqassadan iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang bertubuh sederhana. Okey, apa makna bersederhana? Baginda tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus, tak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Maknanya keadaan susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sederhana dan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana semuanya cocok, secocok sesuai dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia? Kadang-kadang ada orang kadang mungkin dia tinggi, tapi kadang tinggi melampau. Ada orang kadang-kadang mungkin rendah melampau. Ada orang kadang tinggi okey dah, tapi kadang kurus sangat. Jadi kadang kita pandang macam tak apa cantik. Kan kita kata macam tiang elektrik. Ada orang rendah sangat, kita kata ketot. Ada orang dah tinggi tapi gemuk sangat, besar sangat. Jadi kadang kita pandang tak cantik. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana tingginya. Dan tidak terlalu, badan baginda sallallahu alaihi wasallam sasa tapi tidak gemuk. Dan semua keadaan potongan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, tangan, kaki semua ialah semua dalam keadaan yang cocok dan dipandang indah tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kana abyada ka'annama sigha min fiddah. Rajil asy-sya'r. Rajil asy-sya'ri atau rajil asy-sya'r. Tirmidzi. Fiha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Dan kemudian hadis yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam kana abyada, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit putih. Ini hadis yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit putih. Seolah-olah ka'annama sigha min fiddah. Seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam diciptakan daripada perak. Rajil asy-sya'r dan baginda sallallahu alaihi wasallam berambut lurus. Baginda sallallahu alaihi wasallam berambut lurus. Baik. Ini ialah hadis yang kedua.
baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih ni sama macam tadi, dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah diciptakan daripada perak. Ini nak bagi tahu apa? Maknanya nak bagi tahu kulit baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar putih. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar putih seolah macam perak. Tapi nanti akan datang kat depan bagi tahu macam mana bentuk putih kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kulit baginda seperti diciptakan daripada perak. Maknanya begitu putih, itu maksud dia. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam lurus. Lurus di sini ialah rambut baginda sallallahu alaihi wasallam lurus tetapi ada sedikit beralun. Kalau kita kata ikal mayang. Ikal mayang. Sebab ada dalam hadis ada bagi tahu yang lain bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu lurus dan tidak juga terlalu kerinting. Tapi bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah secara umumnya kita katakan lurus tetapi ada sedikit-sedikit macam beralun rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang kedua ni saya ulang semula terjemahan dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit putih, seolah-olah baginda diciptakan daripada perak, dan juga rajil sya'ar baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang lurus tetapi ada sedikit beralun. Seperti mana kita kata ikal mayang. Hadis yang ketiga, kana abyadha musyraban bayaduhu bihumrah wa kana aswadal hadaqah ahdabal ashfar. Rawahul Bayhaqi fi Dalail an Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga apa dia? Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkulit putih. Musyraban bayaduhu bihumrah. Yang mana putih baginda sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan kemerahan. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih yang bercampur putih baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kemerah-merahan. Maknanya kalau kita terjemah bahasa Melayunya, baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih kemerah-merahan. Wa kana aswadal hadaqah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana matanya, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang matanya sangat hitam. Seorang yang mana matanya sangat hitam. Mata baginda sallallahu alaihi wasallam sangat hitam. Maksudnya kat mana? Iaitu dekat biji mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Biji mata baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar hitam. Maksudnya dekat yang bulatan mata baginda. Makna bulatan mata baginda sallallahu alaihi wasallam begitu hitam. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam bukan bermata biru. Bukan juga bermata coklat. Kerana ada orang macam matanya macam biru, ada macam hijau pun ada. Atau ada juga macam warna coklat-coklat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam bermata bulatan mata baginda sallallahu alaihi wasallam yang dekat hitam mata baginda tu benar-benar hitam. Hitam. Dan kemudian ahdabal ashfar, dan bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam lebat, indah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih kemerah-merahan, dan kemudian biji mata baginda sallallahu alaihi wasallam, hitam mata baginda sallallahu alaihi wasallam tu benar-benar hitam. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam panjang, mana agak lebat. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Baihaqi rahmatullah alaih daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada betapa indahnya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kadang-kadang mungkin putih kekuningan, kuning langsat. Ada orang putih betul. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya putih ialah putih yang dianggap indah oleh orang Arab. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Bukan putih kuning. Bukan putih betul macam putih susu. Tapi putih kemerah-merahan. Maknanya kalau contoh kata mungkin kalau kita kata macam ditekan ataupun dipukul, maka akan nampak kemerah-merahan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam punya kulit ialah kulit yang dipandang indah. Dalam kitab syarah hadis ada disebutkan bahawa
putih kemerah-merahan ini ialah putih yang disukai oleh orang Arab. Maknanya keadaan itu dipandang indah oleh orang Arab. Maknanya cantik putih itu. Memang kadang-kadang kita tengok pun kadang-kadang orang yang putih kemerah-merahan, maknanya kulit dia putih bersih. Dan badan baginda sallallahu alaihi wasallam juga makna putih kemerah-merahan. Sampai ada dalam hadis yang riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pernah baginda sallallahu alaihi wasallam baring di atas di atas satu tikar, dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar tersebut, baginda balik waktu tu baginda tak berbaju. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam duduk, jadi dekat belakang baginda sallallahu alaihi wasallam berbekas tikar tu. Tikar yang dianyam, tikar daripada kalau kita cara rotan atau tikar dari kayu. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam duduk, maka badan baginda sallallahu alaihi wasallam berbekas. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu bahawa nampak kemerah-merahan bekas kat belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kata seorang yang kulitnya begitu cantik, jadi begitu jelas tanda tikar tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas tikar baginda sallallahu alaihi wasallam baring tu nampak jelas kelihatan pada badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih kemerah-merahan. Dan biji mata baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu betul-betul hitam. Dan bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam juga lebat. Lebat. Okey, hadis seterusnya, kana abyadha. Hadis yang keempat, kana abyadha musyraban bihumrah. Dakhmal hamah. Agharra. Ablaja. Ahdabal ashfar. Rawahul Baihaqi an Ali radhiyallahu anhu. Dan seterusnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berkulit putih, musyraban bihumrah, yang putih baginda bercampur dengan kemerah-merahan. Mana putih kemerah-merahan, sama seperti tadi. Dakhmal hamah, kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar. Apa makna kepala besar? Iaitu makna tak kecil. Kan ada orang kadang kepala kecil, badan kena sasa, tengok kepala kecil, nampak tak cantik. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya kepala ialah besar. Besar di sini yang makna sesuai dengan sosok tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, makna tak kecil. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita boleh juga terjemah, memang asalnya dakhamal hamah, terjemah dia kepala besar, tapi bermakna kepala baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu besar yang sesuai dengan susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam agar, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam wajahnya bercahaya-cahaya. Ablaja, ini juga sama, terjemah dia boleh kurang sama, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, bercahaya-cahaya dan juga berseri-seri wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahdabal ashfar, bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam lebat panjang. Hadis ni diriwayatkan Imam Baihaqi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang hadis-hadis ni lebih kurang sama, nanti akan ada lagi hadis-hadis yang lain. Tapi hadis-hadis ni maknanya terangkan bagaimana keadaan rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Mula terangkan berkenaan dengan apa dia? Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah diterangkan berkenaan dengan kulit baginda sallallahu alaihi wasallam dan beritahu bahawa kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, wajah baginda sallallahu alaihi wasallam putih berseri-seri, bercahaya-cahaya. Kemudian adabal ashfar, bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Ini hadis yang keempat. Seterusnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima, ni ada saudara kita yang bertanya, ada kitab PDF tak? Kalau kitab kitab Al-Jami'us Shaghir tu ada PDF-nya. Dalam bahasa Arab ada PDF-nya. Nanti siapa yang ada PDF tu boleh tengoklah. Nanti saya mungkin akan kongsikan juga dengan sahabat-sahabat, dengan ikhwan, PDF kitab ni dalam bahasa Arab. Nanti kita boleh tengoklah, tapi yang boleh bahasa Arab boleh bacalah. Dan kemudian dia tapi terjemahannya belum ada lagi. Yang saya pakai kitab ni. Ini kitab yang saya pakai. Ini kitab yang saya pakailah, Asy-Syama'il Asy-Syarifah. Dan kemudian kitab yang saya pakai ini, ialah dia ada kitab-kitabnya hadis bersama dengan syarahannya. Macam contoh kita tengok, ni hadisnya. Kitab yang saya pakai ni hadisnya. Ni hadis. Kemudian ini hadis ni maksudnya hadis yang iaitu Syama'il Syarifah lah, Imam Suyuti. Dan syarahan ini ialah daripada Al-Imam Al-Munawi.
iaitu yang dipanggil Faidul Qadir. Ni kitabnya. Jadi kitabnya dalam bahasa Arab, tapi hadis tu, kitab Jami' Us-Saghir tu ada kalau kita tengok. Dalam kitab, dalam PDF ada. Boleh dicari. Saya pun nanti akan kongsikan. Tapi cuma kita tengoklah dekat bab kana. Dia dekat depan sikit. Sebab bab kana ni bermula dengan hadis 6470. 6470. Kan? Hadis yang pertama tu. 6470. Baik. Kemudian seterusnya, hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Baik. Hadis yang kelima, kana ahsanan nas. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan. Laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Ini muttafaq alaih. Anil Bara radhiyallahu taala anhu. An Sayyidina Bara radhiyallahu taala anhu. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling indah wajahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling cantik, seorang yang paling indah wajahnya. Wa ahsanahum khalqan, seorang yang ciptaan, seorang yang rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam paling indah. Ahsanahum khalqan ni maksudnya ciptaan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam paling indah. Laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih daripada riwayat Sayyidina Al-Bara bin Azib. Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling, kita kata paling cantik wajahnya. Paling handsome, paling kacak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam paling indah. Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Tapi kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam tinggi. Tapi tinggi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tinggi yang sederhana. Maknanya kita tak kata tinggi macam sampai jadi tiang elektrik. Kan kalau bahasa kita lah, tinggi macam tiang elektrik kita kata. Tapi dan juga tidak rendah. Tapi antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dibaca dalam syarah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau baginda bersama dengan sahabat yang tinggi, baginda sallallahu alaihi wasallam akan kelihatan lebih tinggi daripada mereka. Sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggi. Contoh macam Sayyidina Abbas, Al-Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi. Orang ni tinggi. Kalau beliau naik unta, kaki beliau mencecah tanah. Tinggi satu orang ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan tinggi. Beliau satu orang sahabat yang tinggi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu besar, tinggi orang dia. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, bila baginda bersama dengan mereka, orang-orang yang tinggi ni, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap akan nampak kelihatan lebih tinggi daripada mereka. Tapi kalau orang tengok, sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna orang tengok baginda sallallahu alaihi wasallam akan melihat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat tampan, sangat kacak. Susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Ini hadis yang ke-5. Hadis yang ke-6, kana ahsanal bashari, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashari qadaman. Rawahu Ibn Sa'ad an Abdullah bin Buraidah mursalan. Dan hadis yang ke-6 iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling elok tapak kakinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling elok tapak kakinya. Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam punya kaki, mana kita kata tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, kaki baginda iaitu menunjukkan kaki pahlawan. Kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah, iaitu baginda punya langkah seperti seorang pahlawan. Baginda punya langkah dengan begitu langkah baginda iaitu kejap. Bukan macam langkah sambil lewa, ataupun langkah baginda bila baginda mengorak langkah tidak seperti seorang yang longlai, nampak lembik, nampak lemah. Tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah, baginda mengorak langkah dengan begitu gagah.
Jadi tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ialah nampak seorang yang kita kata pahlawan. Jadi dalam hadis ni bagi tahu bahawa dalam riwayat Ibnu Sa'ad ni daripada Abdullah bin Buraidah bagi tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling indah tapak kakinya. Seorang yang paling elok tapak kakinya. Ini ialah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rawahu al-Imam Muslim wal Imam Abu Daud an Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang seterusnya ialah hadis yang ke-7, ke-7, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling baik akhlaknya. Tadi paling baik rupa parasnya, ciptaan rupa parasnya. Sini pula kana ahsanan nasi khuluqan. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling baik akhlaknya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam hadis ada beritahu ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Satu khalqan, baginda orang yang paling baik khalqan. Khalqan ni makna rupa paras. Kalau sini hadis ni beritahu khuluqan. Khuluqan ni makna akhlak. Pribadi, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni yang ke-7 ni bagi tahu bahawa akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah yang paling baik. Kerana itu di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf dan memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda baginda dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Iaitu apa dia? Iaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung. Akhlak yang paling hebat. Jadi Allah Ta'ala sendiri mengiktiraf akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak bagi tahu berkenaan betapa baiknya, betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu, kamu tak baca Quran ke? Dalam Al-Quran Allah Taala bagi tahu. Apa dia? Iaitu Allah bagi tahu bahawa wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang paling agung. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu bahawa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Apa maknanya? Makna segala ajaran Quran berkenaan dengan akhlak. Maka segala akhlak tersebut didapati, dipraktikkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dalam kehidupan baginda. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda itu disebutkan sebagai Al-Quran. Seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Quran yang bergerak. Al-Quran yang bergerak. Kerana apa? Kerana seluruh kehidupan yang diajarkan oleh Al-Quran, cara kehidupan yang diajarkan oleh Al-Quran, akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran ada di dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu disebutkan kana khuluqul Quran. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Jadi akhlak baginda paling indah. Baik, hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asy'an nas. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih, rawahu al-Imam Bukhari wal Muslim wal Imam At-Tirmidzi wal Imam al-Imam At-Tirmidzi, dan kemudian seterusnya ialah al-Imam At-Tirmidzi. Sebentar tuan-tuan al-Imam Ibnu Majah. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah an Anas radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ialah disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling baik. Hadis yang ke-8, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling baik. Baginda ialah merupakan orang yang paling baik. Dan kemudian baginda wa ajwadan nas, baginda orang yang paling pemurah. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah. Wa asy'an nas, dan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling berani.
Maksudnya dalam hadis ni sebutkan 3 perkara. Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik. Paling baik segi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Segi perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah. Wa asyja'an nas, dan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling berani. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam syarah kepada Syama'il ni, iaitu daripada kitab Faidul Qadir, disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik iaitu pada rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada rupa paras baginda, surah rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam paling baik, dan juga pada perilaku baginda juga paling baik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau orang minta, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan seseorang. Kalau orang datang minta pada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda pasti akan penuhi, baginda akan bagi apa permintaan orang. Kalau baginda tak ada, paling kurang baginda sallallahu alaihi wasallam akan berikan kepada dia, sampaikan kepada dia perkataan yang baik. Atau baginda sallallahu alaihi wasallam akan beritahu, nanti datang balik aku akan cuba bagi. Kalau baginda tak ada. Dan ada kala kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa baginda sallallahu alaihi wasallam nak bagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ada mungkin di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang mampu untuk beri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan tanya pada para sahabat, ni orang ni datang dia ada hajat. Ada tak di kalangan kamu yang mampu untuk selesaikan atau tunaikan hajat dia ni? Tolong. Maka nanti sahabat-sahabat yang sekian-sekian sahabat kata, okey tak apa wahai Rasulullah, saya akan bantu dia. Saya akan sempurnakan hajat dia. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bila ada orang datang untuk menyatakan hajatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah hampakan hajat sesiapa. Baginda akan cuba bantu orang tersebut. Jadi sampaikan, ada dalam hadis bagi tahu, baginda kalau beri seolah-olah baginda langsung tak takut baginda menjadi papa ke dana. Sebab apa? Kalau kita ni kadang orang datang minta bantuan kita, kadang kita akan fikir-fikir juga. Kita nak bagi berpada-pada. Jangan bagi sampai habis. Takkan kita habiskan. Kan? Kita zaman sekarang ni kalau kita bersedekah pun, kita bersedekah. Mungkin ada orang bersedekah sampai 1,000, 2,000, 3,000. Tapi dalam akaun dia pun simpanan pun ada. Kan? Jaranglah kalau orang kadang bersedekah sampai habis. Kan? Ada, tapi orang-orang zaman dulu, orang yang hebat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda dapat? Sebagai contoh, ada orang bagi baginda sallallahu alaihi wasallam 1,000 dinar. Ada orang datang 1,000 dinar tu baginda sallallahu alaihi wasallam bagi sampai habis. Dan kadang datangnya hadiah-hadiah daripada negara luar, daripada orang pembesar-pembesar. Dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam bagi, terus habis. Kan, terus habis, langsung tak tinggal. Makna kalau kita kata apa yang dalam peti ais bagi semua. Peti ais pun tak ada. Peti ais pun tak ada. Tapi nak bagi tahu betapa pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani, baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani. Dalam perang, baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang berada paling hadapan di dalam barisan perang. Zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau tengok kan, kalau kita tengok orang yang mana berperang macam zaman sekarang, panglima perang dia duduk mana? Dia tak ada dalam medan perang. Zaman sekarang ni kalau contoh tentera dihantar untuk pergi satu peperangan atau satu misi, panglima perang, komander tentera dia tak ada, dia duduk pejabat. Dia akan bagi arahan, over bagi arahan. Tapi dia tak ada pun dekat dalam medan perang. Dia akan duduk dalam pejabat dia bagi arahan. Yelah, dia dah pangkat besar. Tapi iaitu kalau mati, yang mati semua perebet-perebet. Yang mati ni orang bawah, tapi dia tak ada apa-apa. Dia hanya keluarkan arahan. Kan, kita tengok lawan mana pun tentera. Ini bukanlah satu penghinaan, tetapi sebenarnya hakikat iaitu keadaan panglima tentera zaman sekarang ni. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, baginda orang yang paling berada saf paling depan. Sampaikan kalau orang lain cabut lagi pun, baginda sallallahu alaihi wasallam tak cabut lagi. Waktu tu para sahabat radhiyallahu anhum akan mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bertahan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani. Sebelum ni pun pada pelajaran kitab Rahiqul Maktum kita ada baca, kan pernah sekali berlaku di kota Madinah. Berlaku di kota Madinah macam satu bunyi dentuman. Penduduk Madinah semua takut. Kan? Hati mereka rasa ketakutan. Apa yang bunyi ni? Mungkin bunyi suara mungkin meletupan atau satu dentuman. Tapi jadi mereka pun lepas dah tenang sikit bunyi itu, mereka rasa macam agak aman, mereka pun barulah keluar nak pergi. Apa tengok sebenarnya ada bunyi apa tu?
Kan? Tapi tengok-tengok bila mereka nak pergi, Nabi SAW dah balik dah. Daripada arah suara tu datang, Nabi SAW dah balik dah. Dan waktu tu Nabi SAW menaiki kuda Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha radhiyallahu anhu ni bapa tiri Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan waktu tu baginda SAW bagi tahu, "Oh, orang Madinah, relax, jangan takut. Jangan takut, tak ada apa-apa pun. Aku dah tengok tadi dah, tak ada apa-apa." Jadi baginda SAW pulang. Tapi waktu baginda SAW pulang itu, baginda menggantungkan baginda dalam keadaan pedang tergantung di leher baginda SAW. Dan waktu tu kuda yang baginda SAW naiki ialah dalam keadaan tak berpelana pun. Apa maksudnya? Maksudnya seolah-olah nak bagi tahu bila dengar dia bunyi dentuman tu, seolah baginda terus lompat atas kuda, ambil pedang terus pergi. Dalam keadaan tak pakai pelana pun kuda tu. Di sini menunjukkan satu, iaitu baginda SAW tak bertangguh. Betapa berani di baginda SAW. Yang kedua iaitu apa dia? Baginda SAW seorang pemacu kuda yang handal. Dalam keadaan kuda tak berpelana pun memang baginda SAW boleh tunggang. Kan? Tunggang kuda bukan senang, tuan-tuan. Kalau orang pernah naik tunggang kuda, dia tahu tunggang kuda ni bukan senang. Biasanya orang pakai pelana, tapi baginda SAW tunggang kuda tanpa pakai pelana. Itu menunjukkan satu keberanian baginda. Yang ketiga, baginda SAW nak periksa keadaan tu atau nak cek keadaan apa yang berlaku, baginda tak tangguh-tangguh dah. Relax dulu, tengok-tengok dah tenang sikit. Itu menunjukkan kepada keberanian baginda SAW. Maknanya kuda tu tak sempat-sempat dipakai pelana, baginda SAW dah tunggang, pergi tengok. Lepas tu baginda SAW barulah pulang. Waktu tu orang Madinah baru nak pergi. Tengok baginda tengok apa sebenarnya bunyi suara tu. Bunyi dentuman itu atau bunyi bising itu. Bila baginda SAW pulang, baginda kata lam tura'u. Mana tak ada apa perkara yang kamu perlu takut. Dan kemudian Nabi SAW kemudian memuji kuda tersebut. Kuda Sayyidina Abu Talha tu. Nabi kata, "Inna wajadnahu bahran." Atau innahu la bahrun. Atau qala innahu la bahrun. Kuda ni seolah macam satu lautan. Mana yang berlari begitu laju. Bagus kuda ni, hebat kuda ni. Nabi SAW puji kuda Sayyidina Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, itu berkenaan beberapa hadis yang kita baca berkenaan dengan syama'il Rasulullah SAW. Kita dah sampai hadis ke-8. Nanti insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-9. Kita berhenti sampai hadis ke-8. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ni, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas sifatan wa ajmalaha kana rab'atal tul, sehingga akhir. Nanti kita akan sambung hadis yang ke-9. InsyaAllah wallahu alam. Jadi saya minta juga pada tuan-tuan dan puan supaya dapat catatlah hadis-hadis tu. Dia pun sikit-sikit dia pendek-pendek dia. Saya akan baca ke Arab, saya akan terjemah. Nanti insya-Allah hajat saya ialah kalau ada di kalangan tuan-tuan yang mungkin ada kerajinan, boleh catatkan dan kemudian tulis cantik di dalam Word ke, dalam Microsoft Word ke atau apa-apa. Nanti bila siap saya akan semak. Nanti boleh dihasilkan satu kitab insya-Allah. Okey, baik. Nanti dah siap, nanti saya semaklah. Bila kita habis tu nanti insya-Allah mungkin kita boleh cetak satu kitab. Jadi sekurang-kurangnya bila habis pelajaran kita, pengajian kita kitab ini, maka kita boleh siap satu kitab. Syama'il Imam Suyuti daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Kan, baik. Wallahu alam. Sampai itu saja. Nanti kita akan sambunglah lagi. Kitab ni banyak ada hadis yang mana yang menceritakan berkenaan dengan baginda yang tidak ada dalam kitab Syama'il yang lain. Saya lihat apa yang saya baca dalam kitab Syama'il ini, iaitu banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini, dia tak ada dalam kitab-kitab Syama'il yang lain. Sebab itu yang nanti saya sebutkan tadi, bahawa apa yang ada dalam Syama'il Tirmizi secara umumnya ada dalam kitab ni. Tapi dalam kitab ni juga memuatkan hadis yang lain yang tak ada dalam kitab Syama'il yang lain. Baik, wallahu alam, sampai itu saja. Semoga Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga di akhirat nanti Allah golongkan kita semua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.